Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang saya ucapkan kepada semua penonton-penonton di Facebook Live melalui Jabatan Kehakiman Syariah Selangor. Baik, terima kasih kepada semua yang menonton, menyaksikan webinar kefahaman undang-undang syariah yang dianjurkan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor. Baik, untuk petang ini, topik yang akan kita bincangkan dan kita perkatakan insya-Allah adalah berkaitan dengan suluh alternatif penyelesaian konflik di Mahkamah Syariah, khususnya di dalam negeri Selangor, tuan-tuan semua. Baik, sebelum kita pergi lebih mendalam, saya sarankan kepada semua penonton-penonton untuk sentiasa like dan juga share Facebook Live ini supaya ianya memberi pendedahan kepada masyarakat, orang-orang awam di luar sana yang khususnya mempunyai kaitan kes di Mahkamah Syariah. Baik, ini adalah siri yang ke-6. Sebelum ni ada siri-siri yang sebelum dia ada, insya-Allah siri ini akan terus berterusan dan saya yakin ia dijalankan seminggu sekali dan ada pegawai-pegawai lain ataupun ada penceramah-penceramah lain yang akan menyampaikan bagi pihak jabatan, insya-Allah. Baik, untuk kita pergi lebih jauh, kita kenal dulu apakah yang dimaksudkan dengan suluh. Apakah itu suluh dan apa fungsinya suluh, kebaikan suluh kepada masyarakat, apa sebenarnya yang masyarakat boleh harapkan daripada suluh ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, sering orang bertanya kepada saya, khususnya kepada individu-individu yang mempunyai kes di Mahkamah Syariah, apabila pendaftaran kes telah pun dibuat, pelanggan ataupun pihak-pihak yang mempunyai kes di mahkamah akan bertanya, kenapa kes ini perlu melalui majlis suluh? Jadi untuk memperjelaskan kenapa adanya suluh ini, saya akan terangkan. Baik, definisi ataupun penjelasan apa yang dikatakan dengan suluh ini dari segi bahasa mudahnya adalah penamatan sesuatu pertikaian. Istilah lain yang boleh kita guna adalah ia merupakan satu mediasi, makna perkataan modernnya, iaitu proses di mana rundingan tersebut dijalankan oleh seorang pengerusi terhadap pihak-pihak yang bertikai dan diselesaikan secara rundingan ataupun perbincangan bagi mendapatkan penyelesaian yang damai. Baik, suluh di Mahkamah Syariah ini pula apa? Suluh di Mahkamah Syariah ini adalah satu majlis perundingan yang dibuat secara rasmi dan terpimpin dan seandainya yang diaturkan oleh mahkamah dan seandainya ada persetujuan dicapai dalam perbincangan tersebut, maka persetujuan penyelesaian itu akan kita endorsekan dan kita rekodkan di hadapan hakim tanpa melalui proses perbicaraan. Baik, tuan-tuan, jika ada sebarang persoalan ataupun pertanyaan, anda boleh tinggalkan komen yang ada. InsyaAllah saya akan cuba menjawab semampu saya, insyaAllah. Dan kita akan berkongsi idea jika ada permasalahan ataupun memberi input kepada jabatan sekiranya ada, insyaAllah. Baik, dari segi pandangan hukum syarak dalam surah Al-Hujurat ayat ke-9, dan apabila dua-dua pihak yang beriman ataupun berilmu berperang, maka damaikanlah dia. Dan juga surah An-Nisa ayat 128 yang berbunyi, dan jika seorang wanita bimbang akan timbulnya nusyus atau tidak melayaninya, maka tiadalah salah bagi mereka untuk membuat perdamaian, kerana sebaik-baiknya adalah perdamaian itu daripada mereka bercerai-berai.
Ini dua ayat potongan daripada ayat Quran yang jelas mengajak kita untuk menyelesaikan sesuatu perkara itu secara perbincangan, secara suluh. Ini dikuatkan lagi peristiwa Nabi waktu kita kecil-kecil dulu. Guru atau ustazah kita pernah menceritakan pada kita yang peristiwa di mana Mekah dilanda banjir dan berlaku pertelingkahan antara ketua kabilah-kabilah Quraisy ini tentang siapakah yang layak untuk meletakkan Hajar Aswad. Dan pada ketika itu hadirnya baginda Nabi SAW untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan mengajak ketua-ketua kabilah ini memegang setiap penjuru selendang dan membawa selendang tersebut, di atasnya ada Hajar Aswad, dan Nabi sendiri meletakkan Hajar Aswad itu di Kaabah. Dan ketua-ketua kabilah pada ketika itu setuju. Dan itu adalah salah satu kaedah atau metod yang Rasulullah SAW gunakan pada ketika itu. Begitu juga antara lain yang biasa yang kita dengar ataupun menjadi asas kepada adanya metod suluh ini adalah daripada hadis riwayat Imam Tirmizi. Perdamaian itu diharuskan dalam segala hal Muslim kecuali suluh dalam hal yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan perkara yang haram. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya Nabi baginda SAW itu menggalakkan kita untuk menyelesaikan sesuatu perkara itu secara suluh dan lebih menyukai perkara itu dibuat secara sukarela tanpa ada paksaan, dibincangkan bersama-sama supaya hasil daripada perbincangan tersebut mendatangkan impak yang positif kepada kedua-dua belah pihak. Baik, itu dari segi pandangan hukum syarak. Dari segi undang-undang, kita sendiri ada menurut enactment Jabatan Cacar Remal, Seksyen 94, 99 berkaitan dengan perjanjian dan suluh itu sendiri. Kedua-dua peruntukan tersebut memberi peluang untuk suluh ini diguna pakai di setiap kes yang berlaku di Mahkamah Syariah. Baik, apakah kes-kes yang melalui majlis suluh? Yang lalu dalam majlis suluh itu kes-kes yang bersifat yang bagaimana? Baik, untuk kes-kes yang melalui majlis suluh, melihat kepada arahan amalan yang dikeluarkan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia telah memberi garis panduan apakah kes-kes yang akan melalui prosedur majlis suluh. Baik, antara kes-kes yang akan melalui majlis suluh itu adalah nafkah isteri, nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah, hak jagaan anak, tes pencarian, tunggakan, ubah perintah, dan ada lagi yang disenaraikan dalam arahan. Ini yang saya sebut tadi itu adalah perkara yang sentiasa berlaku, yang sentiasa ada di Mahkamah Syariah, khususnya di dalam negeri Selangor. Jadi mungkin apa yang saya perkatakan ni agak lari daripada topik. Sebenarnya kita di bahagian di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor, kita ada bahagian yang dua unit yang berbeza, satu unit suluh dan satu lagi unit hakam. Jadi unit hakam adalah penyelesaian pada kes-kes penyelesaian kepada kes-kes perceraian. Manakala untuk unit suluh ini adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara kebanyakannya tuntutan selepas perceraian. Baik. Ini pada sepintas lalu saja. Kalau saya bukakan kepada mana-mana yang inginkan bertanya soalan, ada pertanyaan, silakan, saya tiada masalah. Baik, kita terus kembali kepada sebenar kepada perkara yang berikutnya, iaitu apa sebenarnya kelebihan atau kebaikan majlis suluh ini kepada pihak-pihak yang hadir ke mahkamah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, antara perkara yang memberi manfaat kepada pihak-pihak dan kelebihan di dalam majlis suluh itu sendiri adalah yang pertama, ia menjimatkan masa, tenaga dan kos pihak-pihak maupun mahkamah. Ya. Kita faham
pihak-pihak yang failkan kes ini mempunyai pekerjaan lain yang melibatkan komitmen di luar, yang memerlukan cuti, yang memerlukan masa yang panjang. Maka forum suluh ini adalah forum yang sesuai untuk pihak-pihak selesaikan isu yang dibangkitkan antara mereka berdua. Yang kedua adalah perbincangan yang dilaksanakan di dalam majlis suluh ini adalah bersifat terpimpin, yang mana dia dipengerusikan oleh seorang pegawai suluh di setiap mahkamah syariah. Baik, pihak-pihak tidak perlu risau kerana di dalam perbincangan tersebut akan dikelolakan oleh seorang pegawai suluh yang bertauliah, yang mempunyai kemahiran untuk mengawal dan memberi manfaat kepada mereka berdua. Dan yang ketiga antara kelebihannya juga adalah menyelesaikan sesuatu, penyelesaian yang berlaku di dalam majlis suluh itu adalah bersifat terbuka, sukarela, dan keputusan yang penyelesaian yang bakal wujud dalam perbincangan tersebut akan memberi satu sifat redha terhadap apa yang dibincangkan. Kerana apa? Apabila pihak-pihak datang berjumpa dan berbincang di hadapan pegawai suluh, maka akan terbukalah segala apa yang perlu dibincangkan daripada A sehinggalah Z. Ada beberapa perkara yang tidak diluahkan dalam penyataan tuntutan, mungkin dalam perbincangan itu akan diluahkan semuanya. Baik. Perkara yang paling penting antara kelebihan dalam majlis suluh ini adalah, tuan-tuan dan puan-puan, win-win situation ataupun bersifat menang-menang. Keputusan yang dibuat hasil daripada perbincangan tersebut memberikan kepuasan kepada pihak-pihak, dan keputusan tersebut tidaklah menyebelahkan salah satu pihak, yang mana akan ada timbul wujud keraguan terhadap perbincangan tersebut dan memberi satu tanggapan yang tidak elok sekiranya perbincangan yang dibuat itu tidak berjalan dengan baik. Jadi apa yang penting sebenarnya perbincangan yang di dalam majlis suluh ini, kita akan lakukan seadil-adilnya, kita akan bincang secara sama. Dan yang paling penting, keputusan yang dibuat itu adalah win-win situation. Itu yang paling penting sebenarnya. Baik. Saya buka soalan, insya-Allah sekiranya ada, dan saya cuba untuk selesaikan. Untuk bantu sekiranya ada permasalahan. Dan saya bagi mohon untuk mana-mana penonton sidang hadirin yang saya kasihi sekalian untuk war-warkan, untuk sharekan Facebook Live ini kepada mana-mana media sosial, untuk kita beri pengetahuan, beri pandangan kita, menambahkan lagi pengetahuan kita tentang alternatif-alternatif yang ada di mahkamah syariah. Dan kita kongsi ilmu yang kita ada supaya masyarakat awam tidak terpinga-pinga untuk melakukan sesuatu perkara apabila berurusan di mahkamah. Baik. Dalam kita mengendalikan majlis suluh, ada beberapa faktor yang sebenarnya mempengaruhi sesuatu perbincangan itu menghasilkan persetujuan bersama. Antaranya pihak-pihak yang hadir untuk majlis suluh itu, dia berminat untuk penyelesaian dibuat secara perbincangan. Ya, apabila hadir seseorang berbincang secara harmoni dan tahu apa yang nak dituntut, dan pihak yang satu lagi sudi untuk memenuhi keinginan yang pihak satu lagi, maka perbincangan itu akan menghasilkan perkara yang baik. Begitu juga pihak-pihak, antara lainnya pihak-pihak bersedia untuk memberi pandangan, cadangan, berunding dengan baik tanpa melibatkan gangguan emosi. Itu penting juga sebenarnya. Sebab itu antara faktor pihak-pihak boleh memberi pandangan dia sendiri di dalam majlis suluh dan berunding sebabisnya mungkin supaya dia memberikan penghasilan yang terbaik. Juga pihak-pihak
yang hadir ni, yang tahu boleh memberikan kepercayaan kepada mahkamah adalah pihak-pihak sedar penyelesaian yang terbaik adalah dibuat secara perbincangan sebenarnya. Itu yang lebih baik. Dan mereka faham apa pro dan kontra sekiranya kes ini dipanjangkan ke hadapan hakim. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya bagi satu keadaan yang berdasarkan pengalaman saya. Pihak-pihak yang ada yang hadir ke mahkamah, dia menginginkan satu keputusan dan dia faham sekiranya tidak berjaya di dalam suluh, maka dia akan melalui proses yang panjang di hadapan hakim. Dan ada juga pihak yang berusaha untuk selesaikan di dalam suluh walaupun terpaksa membuat penangguhan suluh untuk kali kedua. Baik, bagi pihak-pihak yang inginkan perkara tersebut adalah menjadi tugas kami agar memastikan perjalanan suluh itu berjalan dengan baik dan input-input yang dapat di dalam perbincangan itu dikenal pasti dan akan sentiasa kita ingatkan pada pertemuan yang akan datang supaya dia akan memberikan satu penghasilan di dalam pertemuan buat kali kedua tu nanti. Baik, jadi perkara ini juga adalah salah satu yang akan membuatkan suluh itu berjaya sebab pihak-pihak aware, dia tahu apa yang akan cuba dijelaskan dalam perbincangan tersebut. Baik, kalau ada suluh itu berjaya ataupun ada persetujuan, pasti akan ada sesuatu kes itu tidak berjaya ataupun tidak mendapat persetujuan. Tapi dia ada faktor-faktor sebenarnya yang membuatkan kita tidak berhasil untuk mendapatkan persetujuan. Antaranya adalah penglibatan emosi ketika berbincang. Saya tidak menafikan sebenarnya di dalam perbincangan itu ada unsur-unsur emosi kerana perkara-perkara yang dahulu dan adalah menjadi tanggungjawab pegawai suluh itu sendiri memastikan agar emosi itu tidak berlarutan dan mengembalikan keadaan fikiran mereka itu untuk secara fokus kepada perbincangan yang kita bincangkan. Yang keduanya adalah komitmen, tiada komitmen untuk selesaikan perbincangan. Pun ada juga dalam kita berbincang pihak yang satu lagi berdiam diri, kata cakap sepatah, bagi sepatah, dan itu adalah faktor-faktor yang pihak-pihak tak nak bagi kerjasama. Jadi ini yang menyebabkan permasalahan kerana kenapa sesuatu suluh itu tidak mencapai persetujuan. Yang ketiga, ini yang paling penting sebenarnya, persediaan. Tiada persediaan untuk berbincang, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, puan-puan, penonton yang saya kasih sekalian, persediaan sebelum menghadiri majlis suluh adalah amat penting sebenarnya. Kerana apa? Apabila kita berhadapan dengan pegawai suluh dan juga pihak yang satu lagi, terutama ini adalah bagi pihak plaintiff, sebab itu adalah pertemuan kali pertama dan itulah dia berjumpa, boleh jadi selepas bercerai atau macam mana, dia tak pernah berjumpa berbulan-bulan, pada hari itu baru jumpa dan akan ada satu sifat yang mungkin tidak sihat. Jadi kita nak memastikan perkara ini berjalan dengan baik adalah kita mengharapkan pihak plaintiff khususnya supaya faham apa yang ingin dituntutkan pada ketika itu. Sebagai contoh, saya bagi contoh, seperti nafkah anak. Ketahui apakah berapa amount yang anda ingin tuntut dan kemudian nyatakan anda ada salinan anda terperinci untuk dibincangkan di dalam majlis suluh. Itu yang paling penting. Persediaan itu amat perlu sebenarnya, tuan-tuan. Walaupun plaintiff telah pun memfailkan kes di mahkamah, salinan saman berada dalam fail mahkamah, itu tidak boleh dikatakan sebagai kita lupa apa yang kita nak tuntut. Dan plaintiff, kita mengharapkan supaya dia betul-betul bersedia. Ada plaintiff yang betul-betul nakkan perkara ini diselesaikan dalam suluh dan dinyatakan apa butiran-butiran yang selayaknya yang dia kata dia perlu. Dan ini adalah amat penting supaya input yang ada pada pihak plaintiff
akan kita maklumkan kepada pihak defendant dan defendant faham dalam perbincangan tersebut itulah plaintiff tuntut dan itulah butiran-butiran kenapa banyak itu yang plaintiff tuntut. Jadi defendant sewajarnya faham kenapa perkara ini perlu dibincangkan di dalam majlis suluh. Baik, tuan-tuan dan puan-puan penonton yang saya kasihi sekalian, antara faktor yang boleh menjejaskan juga sesuatu perbincangan itu boleh menjadi gagal adalah adanya pengaruh daripada orang-orang ketiga. Jadi pastikan sebelum anda melakukan sesuatu perkara, sebelum anda memastikan sesuatu perkara itu kuat untuk dipegang, peganglah ia. Jangan ada pengaruh-pengaruh luar sehingga mengganggu, menjejaskan pendirian tuan-tuan dan puan-puan ketika menjalani sesi suluh. Itu amat penting sebenarnya. Baik. Di dalam suluh, ada beberapa perkara yang perlu dititik beratkan sebenarnya. Forum yang paling penting untuk penyelesaian ini adalah perbincangan. Perbincangan yang adil bagi kedua-dua belah pihak. Itu yang paling utama. Dan fokus di dalam majlis suluh ini sebenarnya adalah perjalanan dia. Perjalanan proses suluh itu berjalan dengan baik. Kerana apa? Majlis suluh ini bukan hanya semata-mata untuk mendapatkan penyelesaian persetujuan sahaja. Tapi ia adalah untuk memastikan perjalanan suluh itu berjalan dengan baik. Apabila perjalanan sesuatu proses itu berjalan dengan baik, insya-Allah penghasilan yang juga adalah baik. Apabila perjalanan itu berjalan dengan tidak baik ataupun tidak lancar, maka di hujungnya akan berlaku sebaliknya. Baik. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, pihak-pihak khususnya dalam majlis ini tidak boleh dipaksa untuk memberi keputusan terburu-buru. Kami di dalam majlis itu kita akan memberi ruang seluas-luasnya dalam tempoh yang kita ada untuk pihak-pihak berfikir dan juga melihat kembali apakah poin-poin yang dibincangkan di dalam majlis suluh. Jadi pada saya, pengamatan saya sebanyak mengendalikan kes, sekiranya pihak-pihak mampu untuk memberi keputusan pada hari itu, maka kita akan buat perjanjian persetujuan. Namun sekiranya tidak mampu untuk membuatkan keputusan pada hari itu, kita akan berikan tangguhan untuk kali kedua ataupun itu adalah kali terakhir untuk dia berfikir sebaik-baik yang mungkin. Kerana apa tuan-tuan? Pihak-pihak dipertemukan untuk pertama kali dan itu adalah pertemuan yang mungkin pihak-pihak tak pernah berjumpa sebelum ini dan apabila tarikh pertemuan untuk majlis suluh itu dipertemukan mereka berdua, maka berlakulah perbincangan yang dalam perbincangan tersebut mungkin agak sukar untuk pihak yang satu lagi memberikan keputusan. Jadi di sini kita akan bagi ruang untuk pihak yang satu lagi berfikir secara rasional dan nyatakan hasrat dia apakah yang diinginkan. Sekiranya pihak-pihak setuju untuk menangguhkan suluh untuk kali yang kedua, maka kita akan bagi tarikh tangguhan supaya pada pertemuan kali kedua itu dia akan memberikan satu keputusan yang positif. Baik. Tadi saya telah menerangkan bagaimana proses suluh itu berjalan. Apakah fungsinya, apakah cara yang selayaknya dikemukakan oleh pihak-pihak. Baik, ini sebagai keadaan, bagaimana proses kerja ketika majlis suluh itu berjalan. Baik, step-step dia adalah bagi pihak-pihak bagi mana-mana tuan-tuan dan puan-puan yang bakal melalui majlis suluh ataupun tak tahu apa yang berlaku dalam majlis suluh itu, saya berikan perkara ini, iaitu kenyataan pengerusi. Ya. Kita akan jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan
apa fungsinya suluh ini dijalankan, apa sebenarnya yang nak kita bincangkan, dan ini adalah kenyataan awal daripada pegawai suluh itu sendiri untuk memastikan matlamat suluh itu tercapai, dan perbincangan yang dibuat ini adalah atas dasar sukarela. Ya. Dan kemudian apabila kenyataan pegawai suluh itu selesai, maka kita akan berikan kepada pihak-pihak pembentangan awal bagi pihak yang bertikai. Kita akan mulakan dengan plaintiff dan kita akan beri ruang kepada defendant. Dalam pembentangan awal pihak-pihak ini, ada beberapa perkara yang akan dibentangkan. Antaranya adalah perkara yang ingin dibawa ke mahkamah, perkara yang dipertikaikan, apakah kesan yang timbul, dan mungkin pada ketika itu pihak plaintiff akan memberi cadangan penyelesaian yang terbaik untuk diselesaikan. Begitu juga dengan pihak defendant. Defendant akan membentangkan perkara yang sama. Di sini kita akan kenal pasti apakah konflik yang timbul, halangan yang ada, dan tindakan penyelesaian yang perlu kita buat pada ketika itu. Ya, itu adalah peringkat setelah kedua-dua pihak menyatakan pandangan, cadangan atau hasrat masing-masing. Dan kemudian kita akan melalui satu perbincangan bersama. Dalam proses ini, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang saya kasihi sekalian, kita akan jelaskan penilaian berdasarkan apa yang berlaku pada ketika itu. Kita akan tengok apa yang dituntut oleh pihak plaintiff, kita akan lihat apa yang dituntut oleh pihak defendant. Dan di sini pihak-pihak akan utarakan semula apa yang perlu diperjelaskan, apa yang perlu di-matchkan sekiranya boleh dijadikan sebagai satu persetujuan. Seandainya ada persetujuan, maka pegawai suluh akan membuatkan satu draft perjanjian penyelesaian dan pihak-pihak akan semak. Seterusnya kita akan sediakan perjanjian penyelesaian yang lengkap untuk pihak-pihak tantangan, dan seterusnya kita akan bawa ke mahkamah untuk direkodkan. Baik, pada peringkat ini juga, dia tak akan selesai lagi. Kerana jika persetujuan gagal lagi dicapai pada peringkat yang ketiga ini, iaitu perbincangan bersama, maka kita akan buatkan satu pertemuan secara sebelah pihak ataupun private caucus. Baik, tuan-tuan, private caucus ni bagaimana pula keadaan sebenarnya? Baik, kita akan mulakan kepada siapa antara pihak-pihak ni, kita akan bagi ruang siapa yang ingin dimulakan dulu. Kebiasaannya kita akan mulakan dengan plaintiff. Baik, dan kemudian kita akan nyatakan apa sebenarnya yang perlu kita seimbangkan dalam perbincangan ini. Dan di sinilah pihak dalam pertemuan kaukus ini, maka kita akan lihat apakah kekuatan, apakah kelemahan yang dinyatakan. Sebab apabila kita bertemu secara berseorangan, kaedah-kaedah ini yang akan kita pakai untuk pegawai suluh dapatkan dapatan yang penting. Dan suka saya ingatkan tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang saya kasihi sekalian, perbincangan dari mula tuan-tuan dan puan-puan memasuki majlis suluh sehinggalah tuan-tuan dan puan-puan keluar daripada majlis suluh itu, semuanya adalah bersifat kerahsiaan. Itu adalah yang paling penting sekali dalam perbincangan suluh. Sifat kerahsiaan ini tidak akan diketahui oleh sesiapa pun walaupun di hadapan hakim. Maka catatan pegawai suluh itu adalah terpakai hanya untuk pegawai suluh. Dan yang akan sampai ke hadapan hakim adalah perjanjian persetujuan yang berjaya dicapai di hadapan pegawai suluh. Baik. Apabila pertemuan kaukus sebelah pihak telah pun dijalankan, dan di sini pegawai suluh akan dapat memastikan apakah punca dan apakah cadangan penyelesaian yang boleh dibincangkan bersama oleh pihak-pihak. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, apabila pertemuan perundingan bersama ini, pegawai suluh tidak akan menyatakan cadangan pihak-pihak tersebut. Di sini adalah menjadi peranan kepada pihak-pihak itu sendiri untuk nyatakan pandangan dia, untuk nyatakan cadangan yang terbaik untuk dibincangkan bersama. Baik, itu adalah proses-proses yang berlaku di dalam majlis suluh. Daripada pertemuan kenyataan awal pengurusi pegawai suluh, kemudian pembentangan awal pihak-pihak yang bertikai,
perbincangan bersama dan kemudian pertemuan sebelah pihak atau kaukus dan kemudian kita buat rundingan bersama berkaitan selepas kaukus dilaksanakan antara kedua-dua belah pihak. Jadi di sini perkara yang paling penting adalah segala butiran, segala dapatan, segala perbincangan dan pertemuan semuanya adalah bersifat kerahsiaan yang tidak akan dibentangkan kepada mana-mana orang pun selain daripada luar daripada bilik suluh itu sendiri. Baik. Ada juga yang menanya, siapa sebenarnya yang ada dalam majlis suluh tu? Baik. Dan bagaimana keadaan bilik suluh? Adakah biliknya bulat, panjang, lebar atau bagaimana? Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, majlis suluh dilaksanakan di dalam satu bilik yang khusus yang direka, yang dibuat khas untuk sesi suluh itu, dan kesesuaiannya adalah dilakukan di atas meja bulat, dan perbincangan tersebut akan disertai oleh seorang pegawai suluh dan juga pihak-pihak. Walaupun pihak-pihak itu menggunakan peguam, tapi yang hanya dibenarkan melalui majlis suluh itu hanyalah pihak-pihak yang berkaitan sahaja. Plaintiff, defendant dan juga pegawai suluh. Dan selain daripada pihak-pihak yang bertikai, yang berkepentingan, selain daripada pihak-pihak tersebut, maka orang lain tidak dibenarkan masuk sama sekali dalam perbincangan tersebut. Baik. Apa yang berlaku sekiranya suluh itu gagal? Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, apabila sesuatu kes melalui sidang suluh itu gagal, maka kes tersebut akan kita panjangkan ke hadapan hakim untuk proses sebutan kali pertama. Jadi, pilihan tersebut adalah di tangan anda. Sekiranya pihak-pihak inginkan penyelesaian itu di majlis suluh, maka usahakan untuk penyelesaian itu diselesaikan dalam secara perbincangan. Ya. Sebab pengerusi atau pegawai suluh tidak boleh memaksa untuk pihak-pihak membuat keputusan pada hari tersebut. Namun, pengerusi atau pegawai suluh itu sendiri akan berusaha memastikan sebelum pihak-pihak itu membuat tangguhan, mereka mendapatkan input atau dapatan dalam perbincangan tersebut, supaya ini menjadi data yang jelas kepada mereka, supaya pada pertemuan kali kedua nanti mereka mampu untuk memberi keputusan. Baik, di Selangor, khususnya di negeri Selangor, tempoh untuk pengendalian sesuatu kes suluh itu hanya 90 hari. Jadi dalam tempoh 90 hari itu boleh dikatakan boleh membuat 2 ataupun 3 kali pertemuan. Walau bagaimanapun, tertakluk kepada pihak-pihak itu sendiri. Sekiranya lebih daripada tempoh 90 hari, maka kes itu kita akan panjangkan ke hadapan hakim untuk kita buat prosedur yang selanjutnya. Baik, cuba kita tengok pada soalan sekiranya ada. Baik, daripada Buya Azwa Al-Bukhari. Assalamualaikum tuan. Proses suluh ni banyak yang berkaitan dengan tuntutan sesuatu harta. Bolehkah sesuatu suluh diadakan bagi masalah harta pusaka jika pertikaian antara ahli waris? Baik tuan-tuan, puan, untuk menjawab soalan ini pada sajalah. Berkaitan dengan harta pusaka ini, kita ada satu forum yang sesuai. Memandangkan di luar, kita ada forum seperti kita ada pejabat tanah dan juga kita ada konsultan luar untuk membantukan penyelesaian berkaitan dengan harta pusaka. Di mahkamah, khusus ni mahkamah syariah, berkaitan dengan ahli-ahli waris ini, kita mahkamah tidak akan menanyakan lebih lanjut. Apa yang penting di sudut mahkamah adalah untuk penentuan nilai-nilai tersebut. Ya. Jadi saranan saya pada Puan Buya, bukan mahkamah tak menerima untuk diadakan proses suluh itu, sebab ini melibatkan harta. Kita perlukan satu badan yang khusus
ataupun kita ada satu kekuatan dari sudut enactment untuk pastikan ada suluhnya di mahkamah berkaitan dengan harta untuk ahli waris. Okey, itu saja untuk setakat ini untuk soalan. Saya persilakan kepada anda semua penonton sekalian untuk bertanyakan soalan, dan saya tak ada masalah untuk cuba menjawab walaupun agak kurang pengetahuan ke atau macam mana ke. InsyaAllah untuk kupasan lebih lanjut boleh terus melayari laman web JAKIS atau dan juga Facebook JAKIS Official untuk bertanyakan sebarang persoalan, insya-Allah. Dan ini khusus pada saya pada hari ini adalah untuk suluh saja, yang berkaitan dengan suluh. Dan mungkin apa yang dipersoalkan tadi tu mungkin bila kita panjangkan kepada jabatan untuk melihat semula sekiranya ada ruang-ruang untuk kita laksanakan suluh berkaitan dengan harta pusaka. Baik, kita sambung semula. Ada ataupun tidak kes-kes yang tidak perlu melalui majlis suluh? Sebenarnya ada. Tapi yang saya dalam pengetahuan saya, okey, kes-kes yang tak perlu melalui majlis suluh ni setahu ada dua. Yang pertama, apa-apa kes yang melalui sidang perantaraan di Jabatan Bantuan Guaman, dan yang kedua, mana-mana kes yang ada persetujuan daripada peguam syar'i. Baik, yang itu apa yang telah digaris pandukan, yang diberi garis panduan oleh melalui arahan amalan yang dikeluarkan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Baik, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, suluh yang dijalankan di Selangor mengikut data yang ada untuk penyelesaian kes-kes di mahkamah, hampir 50% diselesaikan secara rundingan majlis suluh. Jadi kami serahkan pada pihak-pihak, terpulanglah kepada pihak-pihak sama ada ingin penyelesaian sesuatu kes itu diselesaikan di dalam meja suluh ataupun menyerah sepenuhnya kepada hakim. Baik. Ingin saya ingatkan juga sebenarnya apa yang telah tercapai di dalam majlis suluh itu, persetujuan penyelesaian yang tercapai di dalam majlis suluh itu adalah keputusan yang dibuat antara pihak-pihak sama ada plaintiff dan defendant. Itu adalah keputusan mereka, bukan keputusan pegawai suluh, bukan keputusan hakim. Namun sekiranya kes ini gagal di dalam majlis suluh dan dipanjangkan ke hadapan hakim, maka melaluilah proses-proses perbicaraan di hadapan hakim, dan di hujungnya nanti hakim akan buat keputusan. Maka keputusan itu adalah keputusan dan ijtihad hakim itu sendiri berdasarkan apa yang hakim terima dan dapatan daripada hakim ketika dalam perbicaraan. Dan keputusan hakim itu pasti dan yakin akan ada salah satu pihak yang akan terkilan. Dan boleh jadi juga tuan-tuan dan puan-puan, dalam keputusan hakim itu juga telah pun dibincangkan juga dalam perbincangan dalam majlis suluh. Jadi saya bukakan kepada anda tuan-tuan dan puan-puan semua, sekiranya ingin penyelesaian itu dijalankan dengan baik, maka berbincanglah kalian di dalam majlis suluh, insya-Allah. Baik. Saya bukakan baik. Nurul Afrina Saiful Azham. Tuan, apa beza runding cara dengan suluh? Baik, runding cara dengan suluh dia berbeza. Runding cara untuk perbincangan itu tidak mendatang, dia bincang bersama, dia berunding, dan keputusan itu tidak mendatangkan apa-apa input, hanya untuk dapatan pihak runding cara. Berbeza dengan suluh, dapatan yang dibuat daripada pihak-pihak ini akan dibuatkan satu perjanjian persetujuan, dan perjanjian persetujuan itu kita akan panjangkan ke hadapan hakim untuk dibuatkan satu perintah mahkamah. Itu runding cara, merunding sahaja dengan cara-cara dia. Begitu dengan suluh, maka kita terpakai dengan
apa yang termaktub dalam enamen ataupun kaedah-kaedah yang sedia ada. Baik. Selain itu, saya bukakan soalan sekiranya ada, tak ada masalah insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh share dan like Facebook Live ini dan kita sama-sama berbincang kalau ada penambahan. Saya akan nyatakan, okey. Terima kasih kepada Puan Firda yang bantu untuk kita bincangkan bersama. Keputusan dicapai Majlis Suluh adalah keputusan pihak-pihak, bukan keputusan pegawai suluh. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, suka untuk saya ingatkan juga keputusan yang dicapai dalam Majlis Suluh berdasarkan arah amalan yang dinyatakan daripada JKSM, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, keputusan yang tercapai dalam Majlis Suluh adalah tidak boleh dirayu. Namun keputusan itu boleh disemak. Saya ingatkan lagi, keputusan yang tercapai dalam Majlis Suluh itu tidak boleh dirayu, namun ianya boleh disemak. Ya. Jadi itu yang kita cuba ingatkan kepada pihak-pihak. Benda bahasa mudah yang kita selalu dengar kan, benda boleh bincang, buat apa nak gaduh. Dan itulah sebenarnya yang cuba kita aplikasikan. Yang itu yang sebenarnya yang ada dalam suluh. Kita berbincang macam mana. Dan yang terbaik juga kita cuba berikan yang terbaik. Puan, masuk majlis suluh kena bawa apa bukti ke Puan Hana Rizwan? Baik Puan. Untuk masuk majlis suluh, sebenarnya nak bawa boleh, tak bawa pun boleh. Untuk kerana apa ya tuan-tuan dan puan-puan, khususnya Puan Hana, bukti untuk kita perjelaskan. Kalau ada sebahagian orang, dia inginkan pembuktian dalam perbincangan kan, dia kata contohlah dalam situasi, saya bagi gambaran situasi. Plaintiff datang, defendant datang. Plaintiff kata, saya bagi contoh nafkah anak banyak ini. Dia kata apa bukti belanja anak banyak ini? Itu kita bagi, kita kemukakan dulu. Boleh kalau bukti nak dibentangkan di hadapan hakim. Tapi kalau defendant adalah seorang yang complicated, jadi tak salah kalau kita bagi ini. Sebab ada orang yang contohlah nafkah anak ini berdasar pengalaman, kebanyakan perbelanjaan anak itu dilakukan oleh ibu, dan ibu tahu berapa sebenarnya perbelanjaan anak ni. Dan sebenarnya bapa dia boleh, kalau sebahagian tak semua bapa yang tak tahu pasal benda ni, ada sebahagiannya tahu, ada kebanyakan yang tahu, tapi ada sebahagian yang tak tahu. Dan di sini menjadi satu kewajipan ataupun menjadi satu tuntutan kita untuk kemukakan. Sebab kalau kita nak selesai dalam suluh, kita bagi je semua. Nak selesaikan suluh, kita bagi je bukti-bukti yang kita ada tu. Ini bukti dia perbelanjaan anak banyak ni. Awak tengok. Kalau awak tak percaya, silakan. Nak awak uruskan. Itu yang berlaku dalam sesi suluh lah. So kita cuba berikan kepada pihak yang satu lagi supaya dia jelas, supaya dia nampak ini bukti dia. Kalau dia tak puas hati juga, terpulang pada puan sama ada nak panjangkan bukti tersebut di hadapan hakim ataupun tidak. Sekurang-kurangnya plaintiff tahu itu yang dikemukakan sepanjang puan yang melalui bukti-bukti tersebut, puan yang ada, puan yang tahu. So terpulang pada puan nak teruskan atau di dalam majlis suluh ataupun nak selesaikan terus bukti itu dipanjangkan depan hakim. Baik. Puan Buya, bagaimana tuan menyelesaikan sesuatu tuntutan yang pelbagai dalam proses suluh? Terkadang nafkah anak boleh selesai tapi jadi konflik apabila melibatkan tuntutan hadar pada masa yang sama. Baik. Ada sebahagian klien, pihak-pihak yang hadir ke mahkamah, tuntutannya berbeza dan isunya pun berbeza. Contoh hak jagaan anak dan juga nafkah anak. Isunya sama, iaitu anak. Itunya anak. Cumanya hak jagaan anak dia melibatkan kebajikan anak tu.
dari segi tempat tidur dia, bagaimana anak tu dijaga, dan perkara itu akan dibincangkan di Mahkamah Tinggi dan dilihat semula bagaimana, dan sekiranya anak sekiranya anak diletak di bawah jagaan sekian, bagaimana keadaan anak tersebut. Itu perihal yang akan dibincangkan di Mahkamah Tinggi. Berbeza dengan nafkah anak. Tanggungjawab untuk memberi nafkah itu yang wajib itu adalah bapa. Ada beberapa perkara yang bapa perlu sediakan. Tapi adalah kata apa, untuk bapa berikan apa yang dia ada, cukup dengan kemampuan, dan asalkan nafkah untuk anak itu terjaga. Itu yang paling penting. Manakala hak jagaan, bagaimana anak itu dijaga, itu akan diserahkan pada mak ataupun ayah. Melihat kepada persekitaran dia, melihat kepada bagaimana emosi, mental anak ini terjaga ataupun tidak. Isu adalah anak, cuma cabangnya berbeza. Satu perihal kehidupan perbelanjaan harian anak-anak ni macam mana. Yang satu lagi tentang penjagaan anak-anak ni dari segi emosi ataupun fizikal anak ni macam mana. Jadi dia berlainan aspek lah. Tapi cuma orangnya adalah sama, iaitu anak. Cuma nafkah anak boleh dibuat ketika dalam tempoh perkahwinan. Tak payah bercerai pun nafkah anak boleh buat. Cuma hak jagaan boleh dibuat, boleh difailkan, boleh didaftarkan selepas berlakunya perceraian. Okay? Harap itu boleh menjawab soalan Puan Buya. Contoh slip gaji yang bernilai besar dan ada kenderaan mahal. In case X tak mengaku. Baik. Puan Ana, apabila X tak mengaku ke atau macam mana ke, itu sebab dalam suluh kita berbincang secara harmoni, secara sukarela. Dan apa yang dikemukakan dalam majlis suluh itu bukan untuk menjadi dapatan saya ataupun dapatan pegawai suluh untuk merekodkan menjadi satu catatan mahkamah. Itu berbeza Puan. Jadi apa yang dikemukakan dalam, macam saya cakap tadi, apa yang dikemukakan diberikan dalam majlis suluh itu adalah sifat rahsia, hanya untuk majlis suluh itu saja, dalam lingkungan suluh itu saja, dan dia tidak akan dibawa keluar ke hadapan hakim, melainkan puan kemukakan bukti-bukti yang puan ada tu di hadapan hakim, dan dia menjadi satu catatan hakim tu sendiri, dan itu akan mempengaruhi keputusan hakim. Baik. Saya bukakan juga pada soalan sekiranya ada untuk menanyakan apa jua bentuk soalan. Di dalam, di luar pun ada yang menanya juga ni, sama ada di Facebook live chat juga ada, di ruangan handphone saya pun ada orang bertanya juga. Saya cuba tengok dulu mana yang ada. Baik, jadi sebelum saya nak mengakhiri perbincangan ataupun tu di suluh untuk minta maaf batuk pula hari ni. Baik, jadi apa yang saya nak simpulkan adalah pada tuan-tuan dan puan-puan semua, antara inisiatif jabatan, dan saya percaya mahkamah syariah di setiap negeri juga mempunyai unit suluh, dan khususnya di Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor, kita mempunyai satu bahagian iaitu penyelesaian alternatif bagi penyelesaian kepada isu-isu yang berkaitan dengan mahkamah syariah. Di samping yang mana alternatif ini adalah untuk membantu orang awam memudahkan perjalanan kes, dan pada masa yang sama memastikan sesuatu kes itu boleh diselesaikan secara pantas. Baik, jadi adanya suluh ini adalah satu alternatif yang efektif kepada orang awam, kerana
pada masa yang sama dia memberikan pengetahuan dan dia memberikan apa yang diutarakan oleh pihak yang menuntut kepada pihak yang akan dituntut. Jadi di samping itu juga, melalui perjalanan suluh ini juga dia akan memastikan sesuatu kes itu tidak akan berlakunya penangguhan yang baik berpanjangan. Seperti yang saya ingatkan tadi, beza antara suluh dan juga proses di mahkamah. Jadi kami ada proses kami yang dalam tempoh 90 hari untuk laksanakan majlis suluh, dan sekiranya gagal maka akan berlakulah pemindahan kes itu daripada suluh kepada kes di hadapan hakim. Maka pada ketika itulah akan berlakunya perbicaraan, keterangan pihak-pihak, dan ini akan mengambilkan masa yang lama, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dan saya yakin mana-mana individu atau pihak-pihak yang bekerja pasti akan terpaksa untuk membuat cuti, memohon cuti hanya kerana datang ke mahkamah untuk penyelesaian ini. Baik. Jadi apa yang Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor cuba sampaikan di sini adalah untuk menggalakkan pihak-pihak terutama yang masuk kepada kes-kes di dalam majlis suluh itu untuk berusaha dan berbincang sehabis mungkin bagi memastikan penyelesaian itu dilakukan dan diselesaikan secara perbincangan bersama di hadapan pegawai suluh. Dan anda tak perlu risau dan tak perlu gusar kerana insya-Allah pegawai-pegawai suluh yang dikendalikan nanti adalah seorang pegawai suluh yang bertauliah yang akan melaksanakan seadil yang mungkin bagi memastikan sesuatu perjalanan suluh itu berjalan dengan baik, insya-Allah. Baik, ada lagi soalan? Boleh maklumkan juga kepada mana-mana pihak sekali lagi, sekiranya ada sebarang pertanyaan ataupun sebarang kemusykilan yang ingin dinyatakan, boleh dipanjangkan untuk dibawa, untuk kita panjangkan kepada pihak pengurusan untuk kita lihat kembali. Dan insya-Allah untuk sesi ini adalah hanya melibatkan suluh saja, dan kita ada siri-siri yang akan datang insya-Allah yang akan dikendalikan oleh pegawai-pegawai lain yang kita boleh tengok semula, dan apa yang ada dalam suluh ini sahaja yang kita bincangkan, dan selain daripada itu insya-Allah akan dibentangkan, akan dibincangkan pada masa hadapan. Jadi saya mengharapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sentiasa kekal lagi untuk kita bincangkan berkaitan dengan apa yang berlaku pada masa sekarang. Terima kasih Puan Fida. Elakkan perbicaraan panjang di mahkamah dengan majlis suluh. Okey, pegawai suluh punya tauliah yang diiktiraf. Kita ada pegawai yang memiliki tauliah daripada Eco Group, mediasi, NLP, kan. Banyak. Bukan ada juga latihan-latihan yang dibuat, mediasi kita akan buat bersama untuk memastikan perjalanan itu berjalan dengan baik, dan pegawai-pegawai suluh itu tidak bersifat bias. Itu kami pegawai suluh mengelak membuat sesuatu perbincangan itu untuk elakkan daripada bersifat bias terhadap pihak yang satu lagi. Itu sebenarnya poin yang paling utama pegawai suluh itu pegang. Yang pertama, pegawai suluh tidak akan memberikan cadangan pada tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua, pihak pegawai suluh tidak akan bersifat bias kepada pihak-pihak yang ada dalam majlis suluh, dan pegawai suluh akan cuba untuk melakukan seadil yang mungkin bagi memastikan suluh itu dilakukan sebaik yang mungkin. Ya, insya-Allah sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi untuk bersama-sama dengan saya dalam tempoh 1 jam ini, walaupun saya rasa tak sampai 1 jam lagi ni, tapi tak apa. Apa yang baik yang cuba saya sampaikan ini, inilah semampu yang kita cuba manfaatkan bersama-sama supaya suluh
ibarat kata macam suluh, menyinari orang. Jadi kita berbincang bersama-sama, sinarkan harapan kita kepada orang lain supaya setuju dengan harapan tersebut. Walau bagaimanapun, okey, kita tidak boleh memaksa untuk pihak yang satu lagi untuk setuju dengan pandangan kita. Walau bagaimanapun, kita bincang seelok yang mungkin dan pastikan ada sinar di hujungnya. InsyaAllah. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana uh, uh, sudi mendengar perbincangan ataupun penerangan saya berkaitan dengan suluh ini. Dan jangan lupa saya support kepada anda-anda semua untuk sentiasa support Jabatan Kehakiman Syariah untuk webinar kefahaman undang-undang syariah ini. Dan saya alu-alukan kepada anda semua sentiasa support Jabatan Kehakiman Syariah dan war-warkan kepada orang-orang ramai tentang isu-isu yang akan dibincangkan nanti. Dan sekali lagi saya mohon maaf sekiranya ada tersalah bahasa, tersilap lidah dalam berbicara. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Aku lu qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian.